Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Ros Ismail. Selamat datang ke Lab Online SKAA 2012. Dalam video ini saya akan memberi penerangan ringkas berkaitan G1 Soil Compaction Test. Apa itu soil compaction ataupun pemadatan tanah? Pemadatan tanah adalah di mana kita secara mekanikalnya menekan partikel-partikel tanah supaya kita dapat menambahkan ketumpatan atau density dengan mengurangkan lompang udara di dalam tanah tersebut. Okey, dalam uji kaji ini kita akan menggunakan standard Proctor, iaitu menggunakan mol 1 liter dengan bahan yang melepasi 20 ayak 20 mm. Kaedah yang akan kita gunakan adalah BS 1377 part 4. Objektif uji kaji ini dijalankan adalah untuk mendapatkan atau menentukan hubung kait di antara dry density dan moisture content, iaitu untuk menentukan OMC, iaitu kandungan lembapan optimum, dan MDD, maximum dry density. Hasil daripada uji kaji ini akan digunakan sebagai satu panduan untuk kerja-kerja pemadatan di tapak nanti. Okey, mari kita lihat apakah peralatan yang diperlukan. Yang pertama, kita memerlukan mol yang berisi padu 1 liter. Kita memerlukan hammer seberat 2.5 kg. Kita memerlukan straight edge untuk nak memotong tanah nanti. Kita juga memerlukan hammer kayu untuk memecahkan butiran-butiran tanah. Kita memerlukan silinder penyengat untuk menyukat air yang akan kita masukkan ke dalam tanah nanti. Kita memerlukan sampel extruder untuk mengeluarkan tanah yang telah kita padatkan dalam mol. Kita juga memerlukan kontainer untuk menyimpan ataupun mengambil sampel moisture content. Dan tidak ada di sini, kita juga memerlukan balance untuk menimbang yang berketepatan 1 gram. Begitu juga kita memerlukan satu tray besar untuk kita menggaul tanah. Sekali lagi, ini adalah sebahagian daripada peralatan yang kita perlukan dalam uji kaji ini. Okey. Sekarang mari kita lihat dari segi dimensi. Okey, ini adalah mol kita yang berdiameter 105 mm dengan ketinggian 115.5 mm dan hammer kita yang mempunyai jisim 2.5 kg dengan jatuhan setinggi 300 mm. Saya akan menerangkan secara ringkas prosedur bagaimana uji kaji ini dilakukan. Yang pertama sekali, kita perlu mengambil sekitar 2 ke 3 kg tanah. Kita perlukan 5 sampel. Okey. Dan kita juga perlu menimbang berat mol kita dengan base plate tanpa collar. Jadi kita ada 5 mol yang perlu kita timbang. Okey, seterusnya, okey, kalau kita tengok sini kita ada 1 2 3 4 5 sampel tanah yang berjisim lebih kurang 2 ke 3 kg yang sedang dihancurkan oleh kawan-kawan kita. Okey. Dan di sini kita lihat dia sedang menambahkan kandungan air. Kandungan air yang kita gunakan adalah kita bermula dengan kandungan air yang kita jangka sebagai optimum moisture content dan kita akan pergi 2 ke sebelah kering dan 2 sampel lagi ke sebelah basah. Biasanya kandungan air perbezaan sekitar 2 ke 3% bagi setiap sampel. Okey, sampel tanah tadi akan digaul dengan sebati, okey, supaya sebati dan akan dibahagikan kepada 3 bahagian kerana kita akan memasukkan dalam 3 lapisan dalam mol ini. Dan setiap lapisan akan kita padatkan dengan hentaman sebanyak 27 hentaman dengan menggunakan hammer seberat 2.5 kg dalam 3 lapisan. Apabila sudah dapat 3 lapisan, maka kita akan memaraskan ke paras mol kita. Okay, kita menanggalkan collar dan kita akan memaraskan. Seterusnya kita akan menimbang mol dengan sampel terpadat tadi. Jadi kita akan ada
5 sampel terpadat pada kandungan air yang berbeza. Apabila kita telah siap menimbang sampel yang telah kita padatkan tadi bersama mol, maka kita akan mengeluarkan sampel tersebut daripada mol. Okey, menggunakan sampel extruder di sini. Okey, seterusnya kita akan mengambil sebahagian kecil sampel tanah tadi untuk menentukan kandungan sebenar lembapan air yang kita gunakan dalam uji kaji kita. Ini adalah borang yang perlu kita isi. Okey. Kalau kita lihat di sini, ini test number. Biasanya kita akan menggunakan sehingga 5 sampel. Okay. GC mol beserta base dan juga compacted specimen. Lepas tu, GC mol dengan base, ini GC mol kosong. And then GC mol dengan specimen, kita tolak dua ini. And then kita akan mengira bulk density. Dan ini adalah GC container kosong. Okay. And then ini GC container dengan tanah yang kita ambil tadi untuk sampel moisture content. Dan ini setelah kita masukkan 24 jam dalam oven, maka kita akan menimbang semula jisim tersebut keesokan harinya. Kita tentukan kandungan air, kita tentukan jisim tanah kering, dan seterusnya kita akan menentukan kandungan air. Not moist of moisture here. This is moisture content. Okay. Dan seterusnya kita akan mengira dry density bagi setiap sampel kita. Okay. Jadi ini adalah ruang yang perlu kita isikan. Apabila kita telah siap mengisikan borang dan melakukan pengiraan yang perlu, maka kita akan melakarkan graf dry density melawan moisture content. Biasanya grafnya akan berbentuk sebegini, di mana kita akan mendapati jisim dry density kita akan bertambah sampai satu nilai peak, kemudian dia akan menurun semula apabila kandungan lembapan semakin bertambah. Okey, mari kita lihat bagaimana kita hendak menganalisis data yang kita dapat. Okey, pertama sekali kita perlu mengira ketumpatan pukal bagi tanah kita. Ketumpatan pukal adalah jisim tanah dibahagikan dengan isi padu mol kita, iaitu 1 liter. Biasanya kita nyatakan dia dalam kilogram per meter cube ataupun megagram per meter cube. Seterusnya, kita akan mengira dry density apabila kandungan lembapan telah kita tentukan, iaitu 24 jam kemudian. Okay. Dry density adalah bulk density, okay, dikalikan dengan 100, dibahagikan dengan 100, tambah kandungan lembapan yang kita kira dalam borang sebelumnya. Okey, kemudian kita akan plot graf dry density melawan kandungan lembapan. Okey, kita akan plot garisan kosong, 5 dan 10% air void di dalam graf. Seterusnya kita akan menentukan daripada graf tadi maksimum dry density, iaitu kandungan ataupun nilai ketumpatan kering paling tinggi beserta kandungan air. Dalam kes ini kandungan air tersebut adalah kandungan air optimum ataupun optimum moisture content bagi tanah tersebut. Okey, berikut adalah satu contoh uji kaji yang telah lengkap dijalankan. Kita menjalankan 1, 2, 3, 4, 5 mol. Okey, ini adalah jisim mol beserta tanah yang telah dipadatkan. Ini adalah jisim mol kosong. Okey. Bahagian kuning ini adalah bahagian yang kita perlu membuat pengiraan. Okey. Dan ini pula adalah untuk kandungan lembapan. Okey, ini adalah kontainer kosong, kontainer beserta tanah lembap dan kontainer beserta tanah kering 24 jam kemudian. Dan kita akan mengira jisim air, jisim tanah kering, seterusnya kita akan mengira peratus kandungan air untuk kita mendapatkan ketumpatan kering bagi setiap sampel kita. Okey, setelah kita buat pengiraan, contohnya di sini kita mengira kandungan tanah yang telah dipadatkan 7440 tolak 5690, kita dapat 1750. 1750 dibahagikan dengan volume kita 1 liter dapat 1750 kg per meter cube. Okey, manakala ini pula adalah jisim air. Okey, ini jisim tanah kering.
jisim air dibahagikan dengan jisim tanah kering kali 100, kita dapat peratus air. Dan untuk nak menentukan atau mengira ketumpatan kering adalah ketumpatan pukal kita 1750 dibahagikan dengan 100 plus 7.9. 100 kali 1750 dibahagikan dengan 100 plus 7.9, maka kita dapat 1623 kg per meter cube. Hasil daripada data tersebut, maka kita akan plotkan 3 perkara berikut. Yang pertama sekali, kita akan plotkan lengkung ketumpatan kita, ketumpatan kering melawan kandungan lembapan, lengkung ini. Okey. Seterusnya kita akan plot lengkung kosong, 5 dan 10% air void. Okey. Dan langkah ketiga adalah menentukan maksimum dry density, iaitu nilai puncak bagi density kita beserta optimum moisture content yang berserta dengan nilai maksimum dry density tersebut. Saya ada lampirkan 2 set data. Satu set data dan set A adalah untuk kumpulan bernombor ganjil dan set B adalah untuk kumpulan bernombor genap. Saya lampirkan ini dalam e-learning. Okey, ini adalah data untuk set A, okey. Dan ini adalah data untuk set B. Jadi anda akan menggunakan data ini untuk mengira segala nilai yang diperlukan untuk anda plot graf dan mendapatkan maksimum dry density, optimum moisture content untuk melakarkan 0, 5 dan 10% air void, okey, untuk uji kaji anda. Okey. Jadi sekian, terima kasih atas perhatian anda dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.